Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-134 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadikan kita dapat mempelajari sesuatu amalan. Kita boleh bawa sedikit sebanyak amalan dalam kehidupan seharian. Dan kita akan mengambil pengajaran daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Ada Wu Aini, Hardi Suhaimi, Anita Maizan, Galik Spirit, Laila Umar, Ruziah Ma'aruf, Syihah Cika, Zainur Rafa, Ayahman, Zaliha Kamaruddin, Murwani Ahmad, Ummi Zayahadi, Arif Taib, Safia Sapian, Siti Arfah, Fauziah Ismail, Abdullah Kamaruz Zaman, Laila Umar, kemudian Jamaliah Manab, Nurzima Hasbullah, Ita Arifin, Nurazia Mukhtar, Hasiyah Nun, Aminah Hitam, Zaiti Abdullah, Rohida Abdul Rahman, Muhammad Badrul Syam, Zainun Hadi, Siti Jamilah Ahmad Isa, Nurahim Syarif, M. Nasir Harun, Yaya Lia, Habibah, Rosnani Kiyah, Laila Khalid, Muslimah Mahmud, Nadiah Nawawi, Hazita Yaakob, Razali Muhammad Nordin, Zahini Wahid, Ita Shah, kemudian Ita Arifin, dan juga Roslina Saharuddin, Karimah binti Abu Bakar, serta Nasirun Ori, Ana Sukaimi, Nur Wafim No, dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bertemu pada petang ini untuk sambungan masih lagi pada tajuk zikir pagi dan petang, dan kita berharap kita dapat mengkhatamkan tajuk ini pada hari ini insya-Allah. Dan kita sebenarnya dah tiba pada riwayat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat yang ke-235. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-235, muka surat 179. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu share di ruang komen, mempermudahkan sahabat-sahabat yang join, yang baru bersama. Lalu mohon catatkan di ruang komen muka surat 179, riwayat yang ke-235. Apa kata kita mulakan pertemuan kita, dan apa jua perbuatan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita telah tiba pada riwayat yang ke-235. Lalu mohon jasa baik sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Moga-moga lebih banyak yang dapat mengambil pengajaran insya-Allah. Lalu riwayat yang ke-235, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina, dan kami telah riwayatkan, fi kitab Ibn Sunni, daripada kitab Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala. Dan ini berkali-kali kita dah ulang, maksud Imam Nawawi daripada kitab Ibn Sunni adalah amalul yaumi wal lailah, kitab amalan pagi dan malam, siang dan malam.
Dan perawi pada kali ini adalah daripada siapa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar kita lihat. Okey. Apakah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertanya kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ayyakuna ka abi Damdam. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mampukah salah seorang daripada kalian menjadi seperti Abu Damdam? Nabi bertanya kepada para sahabat, dan pada waktu itu Anas bin Malik hadir, lalu beliau meriwayatkan riwayat ini. Maka pada waktu itu para sahabat bertanya, mereka bertanya, waman Abu Damdam? Siapakah Abu Damdam wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza asbaha adalah Abu Damdam adalah seorang yang mana pada waktu pagi dia akan membaca dan mengucapkan. Apakah doa yang mana diucapkan? Jom sama-sama kita baca. Allahumma. Sama-sama sahabat ikut. Bermula daripada Allahumma. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak fala yashtimu man syatama wala yadhlimu man zalama wala yadribu man darabah. Lagi sekali kita baca. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak fala yashtimu man syatama wala yadhlimu man zalama wala yadribu man darabah. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku qad wahabtu telah menyerahkan, telah memberikan nafsi diriku, wa irdi dan kehormatanku, laka hanya kepadamu. Aku jadikan diri aku jadikan irdi, maruahku, kehormatanku adalah untukmu ya Allah. Fala yashtimu man syatamah, maka ya Allah jadikanlah jangan pernah ada orang yang mencelanya. Wala yazlimu man zalamah, jangan ada orang yang menganiayanya. Wala yadribu man darabah, dan jangan ada orang yang memukulnya. Lalu kita minta keselamatan untuk diri kita, untuk maruah kita dan sebagainya. Bagaimana? Dengan kita berazam, ya Allah, aku jadikan diriku ini kemuliaan. Kemuliaan maksudnya maruahku, kemuliaanku adalah hanya untukmu ya Allah. Apakah hanya untuk Allah? Iaitu sebagai hamba-Nya. Kita akan berusaha cuba mengikuti perintahnya, berusaha meninggalkan larangannya. Itulah maksud kita jadikan diri kita, maruah kita, kemuliaan kita untuk Allah dengan menjadi hamba Allah. Dan sebenarnya itulah tujuan setiap manusia diciptakan. Manusia diciptakan bukanlah pada waktu itu untuk sesuatu kepentingan yang lain kecuali sebagai hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan kami tidak ciptakan tidak jin dan tidak pula manusia kecuali tujuannya adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah. Bagaimana nak jadi hamba Allah? Kata Abdullah bin Abbas, liya'budun ay liya'rifun, dengan cara mengenal Allah. Dengan cara mengenal Allah. Lalu kita nak jadikan diri kita sebagai hamba Allah dengan cara kita kenal Allah. Maka bagaimanakah cara untuk kita kenal Allah? Antara caranya adalah dengan kita kenal diri kita sebagai hamba Allah. Lalu sebab itu ada pepatah Arab menyebut, man arafa nafsah
orang yang boleh kenal hakikat dirinya sebagai hamba, arafa rabbah, pasti dia akan kenal Allah. Hari ini kadang-kala kita tak kenal diri kita. Kita tak faham bahawa diri kita adalah sebagai hamba Allah. Lalu sebab itu bila kita setiap pagi berdoa, seperti mana riwayat Nabi daripada Anas bin Malik ini, lalu Nabi SAW suruh para sahabat untuk membaca doa seperti Abu Damdam, yang mana setiap pagi dia akan pada waktu itu berkata, Allahumma inni qad wahabtu nafsi. Ya Allah, aku telah jadikan, telah serahkan diriku, wa irdi, dan pada waktu itu maruah kemuliaanku kepada siapa? Laka, hanya kepadamu ya Allah. Dan ianya memang tak ada pilihan yang lain. Kalaulah kita tak jadikan diri kita, maruah kita, kemuliaan kita untuk Allah sebagai hamba Allah, automatik kita akan jadikan diri kita, kemuliaan kita kepada selain daripada Allah. Lalu sebab itu ada orang yang sanggup korbankan maruah dirinya semata-mata kerana kemasyhuran dan nama. Ada orang yang pada waktu itu bila dia tak jadikan dirinya sebagai hamba Allah, dia akan sanggup korbankan diri dia, maruah dia untuk dunia contoh, ataupun untuk jawatan, untuk pangkat, untuk takhta. Bagaimana kita nampak manusia bergaduh, berebut kerana pangkat, jawatan dan takhta. Moga Allah tak uji kita dengan ujian seperti itu. Bagaimana ada orang untuk sesuatu yang lain, dia sanggup korbankan diri dia, maruah dia, kemuliaan dia. Maka kalaulah kita tak jadikan diri kita, maruah kita sebagai hamba, seperti mana pada doa ini yang kita baca, yang Nabi suruh baca pada waktu pagi, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya Allah, diriku, maruahku, aku jadikan hanya untukmu ya Allah. Apa hanya untuk Allah? Maksudnya aku jadikan diriku sebagai hamba, maruahku adalah sebagai hamba. Maka pada waktu itu apakah yang kita minta? Ya Allah, bila aku ini adalah hamba-Mu ya Allah, maka Engkau jagalah aku. Fala yashtim man syatamah, wala yazlim man zalamah, wala yadrib man darabah. Maka ya Allah, janganlah jadikan ada orang yang mencela aku. Janganlah jadikan ada orang yang pada waktu itu menzalimi, dan juga pada waktu itu memukul. Lalu bila kita jadi hamba Allah, maka pada waktu itu Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Dan kalaulah pada selepas itu masih lagi ada sesuatu ujian yang menimpa, maka sebenarnya Allah tahu kita mampu. Allah tahu pada waktu itu kita boleh. Maka ini adalah doa yang Nabi SAW suruh para sahabat untuk baca. Okey, riwayat yang ke-236. Adakah jelas? Jom kita sambung pada riwayat berikutnya. Riwayat yang ke-236. Lalu daripada kitab Ibnu Sunni juga, kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan, kata Imam Nawawi, fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Yang ini daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala, barang siapa yang mengucapkan, fi kulli yaumin, pada setiap hari, hina yusbih, ketika mana dia berpagi, wa hina yumsi, dan ketika mana dia berpetang. Barang siapa yang setiap hari waktu pagi dan petang dia jaga bacaan yang berikut ini. Apakah dia? Hasbiyallah. Jom sama-sama sahabat ikut. Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Lagi sekali kita baca, sebab kena baca 7 kali. Alang-alang dah kita berada pada waktu petang, jom kita baca 7 kali. Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu,
wa huwa rabbul arsyil azim. Lagi sekali kita baca. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kali keempat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kali kelima. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lagi dua kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tak sampai 1 minit pun. Itu sebab kita baca perlahan. Kalaulah kita baca sendiri, lagi segera selesai. Tapi sabda Nabi SAW daripada riwayat Abu Darda pada riwayat yang ke-236 ini, barang siapa yang membaca 7 kali pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dan apakah terjemahannya? Hasbi, cukuplah Allah untukku. Hasbi Allah, cukuplah Allah untukku. Dan semestinya cukup apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan semestinya Allah itu cukup buat kita. Semestinya Allah itu cukup buat kita. Lalu hasbi Allah, cukuplah Allah itu buat kita. Dan kemudian apa yang kita sebut? La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan itulah memang hakikatnya. Bila Allah bersama dengan kita, maka cukuplah segala keperluan kita. Cumanya untuk sampai ke tahap itu perlukan latihan. Perlukan untuk kita ingatkan diri kita. Kita jaga amalan-amalan yang diajar oleh baginda. Kemudian apa yang kita kata? Bila kita dah faham Allah itu cukup untuk kita dan memang tidak ada Tuhan selain Allah, maka apakah sifat seorang hamba? Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah tawakkaltu, aku berserah. Kenapakah nak berserah kepada Allah? Wa huwa rabbul arsyil azim, kerana Allah lah adalah Rabb yang pada waktu itu pemilik kepada arasy yang agung. Lalu daripada sini kita nampak sabda Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Apakah kelebihan dia? Sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Darda ini, kafahullahu ta'ala ma hammahu min amri dunya wal akhirah. Sabda Nabi SAW, pasti Allah akan mencukupinya daripada segala yang membuatnya resah daripada urusan dunia dan akhirat. Masya Allah, Allah akan mencukupkan dia daripada segala keperluan, daripada segala kesusahan, kerungsingan dunia dan akhirat. Hanya ambil masa beberapa lama sahaja. Kita, kalaulah kita nak hilang resah, kita nak hilang runsing, kita sanggup angkat telefon, kita bercerita dengan sahabat kita. Itu tak salah, sangat bagus untuk kita luahkan perasaan kita sejam, 2 jam. Kita jumpa dengan orang, kita mengadu sejam, 2 jam. Tetapi sepatutnya kita mengadu juga kepada Allah dengan ucapan seperti la haula wala quwata illa billah. Dengan ucapan seperti mana doa ini, maka sabda Nabi SAW dibaca 7 kali, kafahullah, Allah akan cukupkan dia punya keresahan, dia punya kerungsingan. Dan sabda Nabi bukan sekadar keresahan kerungsingan di dunia, itu akan berakhir, tetapi juga keresahan dan kerungsingan di akhirat, itu pun Allah akan cukupkan. Lalu kita istiqamah baca insya-Allah. Dan sebenarnya memang real pada zaman kita, kemurungan, kerunsingan sebenarnya semakin hari semakin bertambah. Lagi-lagi pada saat ini, lagi-lagi pada ketika ini. Dan yang boleh menjadikan kita kuat adalah hanya kembali kepada Allah. Pada waktu itu adalah kita mencari support kepada Allah
dengan cara bertawakal dan penyerahan. Sambil tak bererti bila tawakal kita tinggalkan usaha, tidak. Tetapi memang realitinya kalau kita tengok daripada hari ke hari, kes kemurungan, kes kerungsingan semakin hari semakin bertambah. Dan yang menakutkan, kadangkala daripada kajian dan juga daripada berita kita nampak kanak-kanak pun dah mula murung. Padahal apa yang patut kanak-kanak murungkan? Kanak-kanak pun dah mula murung. Dah mula datangnya kemurungan. Dah mula datangnya stres. Dan yang lebih kita risau dan kita takut, moga Allah pelihara kita, ahli keluarga kita, seluruh umat baginda, ada yang sampai mengambil tindakan untuk mengambil nyawanya, membunuh dirinya. Moga Allah pelihara dan jaga. Lalu sebab itu pentingnya kita jaga amalan kita, kerana supaya kita ada support daripada Allah dengan cara kita bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah riwayat yang mana patut kita amalkan, zikir yang patut tidak ditinggalkan. Riwayat yang ke 237. Jom kita lihat. Riwayat yang ke 237 dalam kitab Al-Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau berkata, lalu kita dah sebut Imam Nawawi bawakan juga riwayat yang dhaif sebahagian kerana ijma' para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, kesepakatan para ulama bahawa riwayat yang dhaif boleh digunakan dalam bentuk amalan dan juga riwayat-riwayat berkaitan fadail, kelebihan beramal. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu disebutkan di sini dalam kitab Imam Tirmizi, begitu juga Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar nama beliau, yang mana Abu Hurairah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca. Lalu dia baca apa? Hamim. Quran saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia membaca surah Hamim ayat 1 hingga 3 daripada surah Al-Mu'min. Sebentar kita buka Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Okey. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil Quran jap. Mana Quran tu? Quran. Okey. Kita buka surah Ghafir pada muka surat yang ke 467. Mungkin sahabat boleh catat dulu, nanti kemudian kita rujuk. Tapi nanti kita baca sama-sama. Muka surat 467, surah yang ke 39, surah yang ke 40. Muka surat 467, surah yang ke 40 ayat 1 hingga 3. Jom kita baca sama-sama. Lalu sabda Nabi SAW, sesiapa yang membaca Hamim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi taubi syadidil iqab dhit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Maka ayat 1 hingga 3 daripada surah Ghafir. Kemudian sabda Nabi SAW, wa ayatul kursi
kemudian disusuli dengan membaca juga ayatul kursi. Waktu bila? Hina yusbih, ketika mana waktu dia berpagi. Maka pada waktu itu hufizah akan dipelihara, dia akan dipelihara bihima, dengan bacaan surah Ghafir ataupun nama dia Al-Mu'min, dan juga ayatul kursi, hatta yumsi, sabda Nabi SAW, sampailah petang hari. Kalaulah dia baca waktu pagi, dia akan dipelihara sampailah waktu petang. Wa man qara'a bihima, sabda Nabi, dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, maka dia akan dipelihara sampailah pada waktu pagi. Lalu apakah dia? Surah Ghafir ataupun Al-Mu'min ayat 1 hingga 3, surah yang ke-40, muka surat 467, dan juga ayatul kursi, kelebihannya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini riwayat yang ke-237. Riwayat yang seterusnya, ini adalah kisah yang masyhur, riwayat yang masyhur, yang terkenal. Maka disebutkan di sini, kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan, fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni. Dalam sebahagian riwayat menyebut ianya juga adalah riwayat Abu Daud. Daripada siapa? Daripada sahabat Nabi yang bernama Talq. Ejaan Talq adalah ta lam qaf. Lalu ta berbaris atas, lam itu mati, qaf pun mati. Talq. Daripada Talq bin Habib radhiyallahu anhu berkata, lalu daripada Talq bin Habib, seseorang telah datang menemui Abu Darda, muka surat 180. Dan dia pun berkata, kisah ni kita semua biasa dengar, dikenali sebagai doa Abu Darda. Bukanlah kerana Abu Darda yang pada waktu itu sebut doa ini, tetapi kisah ini menjadikan terkenal dengan kisah Abu Darda, doa Abu Darda. Maka ada orang berkata, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Kita kalaulah rumah kita terbakar, kita akan terkejut. Kita akan ni. Tapi Abu Darda relax je, tenang je. Maka Abu Darda menjawab, Allah takkan melakukan itu. Tak terbakar. Dia kata tak terbakar. Kenapa? Sebab dia kata, aku telah mengamalkan doa yang aku dengar Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca doa itu pada pagi hari, pasti tidak akan ditimpa bencana sehingga petang. Dan barang siapa membacanya pada waktu petang, pasti dia akan tidak ditimpa bencana sehinggalah pagi. Kecuali mati, kecuali kematian, maka pada waktu itu bila tiba masa dia pasti akan meninggal dunia. Lalu apakah doa dia? Lalu sahabat-sahabat dah biasa dah doa ni. Jom kita baca sama-sama. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta Rabbul Arshil Azim, ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwah illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kebanyakan daripada kita dah hafal. Bahkan ada dalam kebanyakan daripada kumpulan-kumpulan doa yang dikumpulkan oleh para ulama. Lalu ketika mana Abu Darda berkata begitu, ada orang kata rumah dia terbakar. Dia kata, no way, tak mungkin rumah aku terbakar. Sebab Nabi dah ajar doa ni dan aku memang dah baca. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disampaikan daripada riwayat yang lain daripada sahabat baginda Nabi SAW.
Maka bahawa dalam riwayat yang lain, apa dia? Bahawa berkali-kali orang datang kepada Abu Darda dan berkata, Abu Darda, pergi balik, rumah kamu terbakar. Dan berkali-kali juga dia menjawab, tidak, akan terbakar, kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbih hadhil kalimat lam yusibuhu fi nafsih wala ahlih wala malih syai'un yakrah. Lalu bila orang kata berkali-kali, orang pertama, orang kedua, dia kata tak mungkin terbakar. Maka pada waktu itu kata Abu Darda, siapa yang pada waktu pagi dia baca doa ini dan dia menyebutkan doanya yang di atas tadi, kemudian tidak akan ada sesuatu pun yang dia tidak sukai akan menimpa dia ataupun keluarga dia ataupun harta bendanya. Lalu tak ada benda yang dia tak suka yang akan menimpa diri, keluarga dan juga harta bendanya. Lalu kata Abu Darda, dan hari ini aku telah baca doa itu. Kemudian Abu Darda berkata, mari lihat, orang yang kata rumah dia terbakar, dia bawa orang tu, jom tengok, rumah aku tak terbakar. Lalu orang itu pun yang datang mengadu itu pergi bersama dengan yang lain ke rumah Abu Darda, dan dia melihat sekeliling rumah-rumah Abu Darda, rumah-rumah yang lain, jiran-jiran dia, semua terbakar. Manakala rumah Abu Darda sedikit pun tidak terjejas. Maka inilah dikenali sebagai doa Abu Darda. Dan maknanya pun sangat hebat kalau kita boleh lihat makna dia. Yang mana maknanya pun adalah sangat hebat. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu apakah terjemahan dia? Allahumma ya Allah, anta dikaulah Rabbi Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dikau, alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku berserah, wa anta rabbul arsyil azim, dan dikaulah Rabb pemilik kepada arsy yang agung. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki kan pasti berlaku, wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tak kehendaki dan tidak ingini, lam yakun, pasti takkan berlaku. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Lalu sebab itu, dalam kita berusaha, dalam kita buat yang terbaik, hendaklah kita berserah dan bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan kehendak Allah, Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. A'lamu, kita membuat pengakuan, aku mengetahui, annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa annallah, dan dia kembali kepada a'lamu, dan aku mengetahui, sesungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, pengetahuan dia meliputi segala perkara dan segala-galanya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, memohon perlindungan, bika, kepadamu, min, daripada syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, wa min syarri, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan kulli dabbah, tiap-tiap binatang yang melata, anta akhizum binasiyatiha, dan semua binatang yang melata itu dikau yang tentukan nasib mereka, ya Allah. Maka aku berlindung daripada segala makhlukmu dan juga daripada kejahatan diriku. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratim mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Maka doa ini penuh dengan penyerahan, penuh dengan tawakal kepada Allah sebagai Tuhan yang memiliki segala khazanah dan segala-galanya. Maka sebab itulah kita boleh belajar daripada keyakinan Abu Darda. Dia kata, aku dah baca, tak mungkin berlaku apa-apa. Dan memang Allah pelihara rumahnya daripada terbakar. Moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan pada petang ini. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh ambil. Lalu kita pada petang ini telah belajar 4 amalan. Yang pertama,
tentang doa Abu Damdam yang Nabi suruh para sahabat baca. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak fala yashtimu man syatamah wa la yadhlimu man zalamah wa la yadribu man darabah. Yang kedua adalah dibaca pada waktu pagi dan petang, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka Allah akan cukupkan orang yang membaca ini sebanyak 7 kali daripada kerongsingan bukan sekadar dunia tetapi juga di hari akhirat. Yang ketiga yang kita telah belajar pada hari ini daripada riwayat Imam Tirmizi adalah ayat 1 hingga 3 daripada surah Ghafir, surah yang ke-40, dan juga ayatul kursi. Kemudian yang terakhir yang Imam Nawawi letakkan pada tajuk zikir pagi dan petang yang kita berjaya selesaikan pada hari ini, syukur alhamdulillah, adalah doa Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Esok kita akan go terus dengan cepat apakah zikir pagi petang yang kita telah belajar, dan kita akan terus masuk kepada tajuk bab yang ke-20, zikir-zikir yang patut dibaca pada pagi Jumaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan masa bersama. Kalaulah ada di antara para sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Dan dalam masa yang sama, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya dan juga Mursyid Al-Haramain, Mursyid Al-Haramain dalam korban di Mekah. Dan kalaulah ada yang ingin join korban di Mekah, maka boleh juga tekan link yang ada di ruang komen. Termasuklah pada waktu itu kalaulah ada dam, akikah dan sebagainya, boleh sahaja tekan link di ruang komen. Kita jumpa esok insya-Allah. Hayati Quran, saya masih lagi belum dapat untuk komit sepenuhnya kerana pada waktu pagi sebenarnya kebelakangan ini kena uruskan anak-anak, isteri kurang sihat beberapa hari ini, lalu sebab itu tak sempat kebanyakan waktu. Namun jika sempat, saya pasti akan buat perkongsian Hayati Quran. Dan kemudian pada jam 2.15 tengah hari petang ada perkongsian sejarah Mekah, dan 6 petang perkongsian daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kita jumpa nanti insya-Allah pada pertemuan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.